So ambillah makanan biskut ke, roti ke. Janganlah kamu berlapar pula. Suami bawa biskut dah. Ambil air ke. Okey, cikgu. Okey Jadi saya rasa saya nak gunakan gelas sebab dah ada lebih kurang ramai juga ni. Okey. Dah pukul 8.13 pagi. Kepada murid-murid yang telah masuk, kamu boleh buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 31. Okey, buku aktiviti jilid 2, muka surat 31. satu cikgu. Ya, 31. Dah. Okey. Hari ni kita nak belajar mengenai pantun. Apa itu pantun? Hari ni saya akan ajar mengenai pantun. Sebelum ni kamu hanya baca pantun, tapi kamu tak tahu apa yang kamu baca. Okey, tak apa, hari ni saya ajar. Okey, macam biasa, peraturan kelas dalam talian. Okey, peraturan dia seperti biasa. Pastikan mikrofon dalam keadaan mute dan jika ada pertanyaan, kamu boleh mohon kebenaran untuk buka mikrofon anda. Okey, yang kedua, berpakaian sopan jika anda aktifkan kamera anda. Yang ketiga, cari ruang yang sesuai, senyap dan bebas daripada gangguan. Nombor 4, sentiasa fokus sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran diadakan. Yang kelima, mengamalkan nilai hormat menghormati di antara satu sama lain. Okey. Yang keenam, tidak dibenarkan menaik perkataan yang kurang sopan di dalam ruangan chat. Okay. Yang ketujuh, kamu hanya boleh gunakan ruangan chat untuk bertanya sebarang soalan dan unmute mikrofon jika perlu sahaja. Kalau tak perlu, tolong tutup semula sebab nanti dengar bunyi mak kamu ketuk sambal dekat dapur, dengar bunyi adik kamu nangis nak minta susu. Okey, nanti ganggu kawan-kawan yang lain nak belajar. Okey. Ini objektif dia, kita nak kenal pasti maksud pantun. Tapi sebelum tu, kita baca pantun dahulu. Okey, kita tengok pada buku aktiviti muka surat 31. Contoh pantun yang ada dalam buku aktiviti kamu itulah. Okey. Kita lihat dekat sebelah sini, ada 4 jenis, ada 4 rangkap pantun. Ada 1, 2, 3, 4. Apa tajuk pantun ni? Usaha menjaga hutan. Apa dia? Usaha Menjaga hutan. Okey, bagus. Usaha menjaga hutan. Okey. Kita teruskan lagi. Saya bagi contoh macam mana nak baca pantun rangkap yang pertama. Okey, saya bacakan, lepas tu kamu baca boleh? Boleh. Buah rambutan dibilang-bilang, pisang toman dijual setandan. Pencerobohan hutan perlu dihalang, jadikan hukuman satu teladan. Jadi itu cara nak baca pantun. Senang ke susah? Senang. Mana senang. Senang je baca pantun. Okey.
sekarang ni saya nak minta siapa nak baca pantun yang kedua? Saya, Ustaz. Saya, Cikgu. Iza nak baca ke? Saya. Okey, silakan Iza Sofia dari Putatan. Dari Putatan ke Lahad Datu, buahku ini saya kirimkan. Pantau hutan setiap waktu, teknologi terkini boleh digunakan. Oh, baguslah Iza Sofia. Kejap saya nak cari murid yang dia jarang-jarang bercakap tu. Okey, silakan Saranya. Rangkap yang ketiga. Ramai peledang mencari rotan di tepi-tepi di rantau abang. Wujudkan ladang kayu hutan untuk mengganti pokok kita. Baguslah Saranya. Okey, yang keempat Jadrina. Cuba baca Jadrina yang keempat. Pergi menjalang bersama abang, nampak ranjang di tepi muara. Tanam semula pokok di terbang bumi, mengejau hutan terpelihara. Okey, tak apa. Kalau tak nampak, kamu kan ada buku aktiviti muka surat 31. Tengok situ je. Okey. Okey, sekarang ni ada 4 rangkap pantun. Nanti kamu tengoklah dekat sini ada tulisan yang ditulis nipis, ada tulisan yang ditulis tebal. Kamu tak tahu apa benda tu, tapi tak apa. Saya akan beritahu ciri-ciri pantun. Pantun ni dia ada ciri-ciri dia. Okey. Ciri-ciri yang pertama, pantun merupakan salah satu puisi tradisional. Puisi tradisional ada banyak jenis. Nanti kita belajar apa tu ciri-ciri puisi tradisional. Yang kedua, pantun adalah karangan berangkap yang menggunakan bahasa yang indah. Yang ketiga, pantun mempunyai pembayang dan maksud. Yang keempat, rima akhir setiap pantun adalah berselang-seli ataupun sejajar. Yang kelima, pembayang mempunyai unsur flora dan fauna. Tak apa, kalau kamu tak faham, sekejap lagi saya akan ulas satu persatu. Yang keenam, setiap baris pantun mempunyai antara 4 hingga 5 patah perkataan. Dan yang terakhir sekali, kebiasaannya pantun mempunyai 8 hingga 12 suku kata dalam setiap baris. Okey, tak apa, saya ulaskan yang pertama dahulu. Apa itu puisi tradisional? Mesti ramai nak tahu, betul tak? Nak tahu. Okey, sebenarnya ada banyak puisi tradisional, tapi hari ni saya jelaskan dekat kamu 4 dahulu. Okey, ada 4 puisi tradisional yang kamu boleh tahu. Yang pertama, kita ada syair. Yang kedua, kita ada gurindam. Bukannya gandam. Yang ketiga, kita ada seloka. Dan yang terakhir sekali adalah pantun. Cikgu, apa tu gurindam dan seloka? Nanti kamu akan belajar. Jangan pening-pening. Kita settlekan dulu ataupun kita selesaikan dulu pantun dah ini. Okey. Kita tengok dekat sini. Yang pertama tadi saya cakap pantun adalah karangan berangkap yang menggunakan bahasa yang indah. Dia tengok dekat sini. Kalau kamu tengok dekat dalam pantun kamu, dia berkias-kias menggunakan buah-buahan, menggunakan penjodoh bilangan. Dia tak cakap secara terus. Dia berkias dekat situ. Itu maksud bahasa yang indah. Okey, tak apa. Yang kedua tadi saya cakap apa? Pantun mempunyai pembayang dan juga maksud. Macam mana kita nak kenal pasti yang mana satu pembayang dan yang mana satu maksud? Kita tengok contoh rangkap ini. Okey.
2 baris di atas adalah pembayang dan 2 baris di bawah adalah maksud. Itu adalah untuk pantun 4 kerat. Macam mana kita nak kenal pasti pantun ni jenis yang macam mana? Kalau dia ada 4 baris, 1, 2, 3, 4, ini adalah pantun 4 kerat. Kalau dia ada 1 dan 2 sahaja, itu adalah pantun apa? Pantun 2 kerat. Ya, pantun 2 kerat. Kalau dia ada 1 dan 2 saja, itu adalah pantun 2 kerat. Kalau pantun 2 kerat, yang nombor 1 tadi apa? Pembayang. Kalau nombor 2? Maksud. Itu pantun 2 kerat. Tapi kalau pantun 4 kerat, nombor 1 adalah pembayang, nombor 2 pun pembayang. Nombor 3 dengan nombor 4 barulah maksud. Itu yang kita masukkan pembayang dan juga maksud. Kalau kamu tengok dekat bahagian pembayang, dia berkias, nampak ni, menggunakan bahasa-bahasa yang indah, buah rambutan, pisang toman, tapi mestilah berkait. Kalau di atas cerita pasal buah-buahan, di bawah pun kebiasaannya juga akan dicerita mengenai buah-buahan. Dan maksud adalah satu perkataan ataupun satu pernyataan yang terus dibagi kepada kamu. Sekali baca pun dah boleh faham. Okey. Yang ketiga tadi saya sebut apa? Rima akhir atau bunyi akhir bagi setiap pantun adalah berselang-seli ataupun sejajar. Alamak, tak nampak tak apa, saya ubah sikit. Okey, sekejap. Okey. Tengok dekat sini. Rima akhir bagi pantun ialah A-B, bukannya abab, bukannya roti kebab. Pagi-pagi dia cerita pasal makanan. Okey, tengok dekat sini. Rangkap pantun ini. Buah rambutan dibilang-bilang, pisang toman dijual setandan. Pencerobohan hutan perlu dihalang, jadikan hukuman satu teladan. Apa yang kamu perasan dekat sini? Dekat ayat nombor 1 ada lam dan ayat nombor 3 ada lam. Ayat nombor 2 ada dan ayat nombor 3 ada dan. Kita tengok dekat sini. Okey, saya bagikan nombor dekat sini. 1, 2, 3, 4. Kita tengok kepada akhir dia. Bunyi akhir. Rima tu maksudnya bunyi akhir. Tengok. Bunyi akhir ataupun rima akhir bagi baris yang pertama adalah lang. L-A-N-G, lang. Bukannya N-G. Dia mesti berbunyi lang. Baris yang kedua bunyi dia dan. Lepas tu kita tengok pada baris yang ketiga semula. Bunyi akhir dia apa? Lang. Dan baris yang keempat bunyi dia? Dan. Okey. Boleh saya katakan 1 adalah A, 2 adalah B, 3 adalah A dan 4 adalah B. Sebab apa saya boleh kata macam tu? Siapa tahu? Sebab A tu sama lang dengan yang nombor 3. Ya, macam itulah kita. Macam itulah kita kenal pasti pantun. Kalau akhir dia tu sama, biasanya memang macam ni. 1 dengan 3, 2 dengan 4. Dia mesti sama. Kalau tak sama bukan pantun lah namanya tu nanti. Okey. Kita tengok dekat sini. Saya tadi ada cakap pembayang kebiasaannya mempunyai unsur flora dan fauna. Apa Cikgu Arif ni? Cerita pasal hutan pula, flora dan fauna. Tapi itulah yang ada dalam pantun. Kita tengok dekat sini. Flora bermaksud bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan. Fauna pula membawa maksud haiwan-haiwan dan sebagainya. Kita tengok rangkap pantun ini. Kita tengok. Kepada bahagian pembayang. Mana satu pembayang dia? Buah rambutan, pisang toman.
Baris pertama dan juga Pisang tomen dijual standard. Ya, okey. Inilah yang saya kotakkan tu warna hijau itu adalah pembayang dia. Yang mana satu flora je? Siapa tahu? Buah rambutan, pisang Buah tomat. rambutan. Buah Ah. rambutan. Okey, flora yang Buah dekat sini rambutan. kita ada buah rambutan dan juga pisang toman. Itu adalah flora sebab ada bunga-bungaan ataupun tumbuh-tumbuhan. Boleh faham ya? Dia ada dekat bahagian pembayang sahaja. Kebiasaannya. Okey. Kita tengok dekat sini. Setiap baris pantun mempunyai antara 4 hingga 5 patah perkataan. Okey, jadi mari kita kira sama-sama. Senang ke susah nak kira? Dia kata patah perkataan. Okey, kejap. Patah perkataan maksudnya dekat sini 1, 2, 3, 4. Jadi baris pertama ada 4 patah perkataan. Okey. Pisang toman dijual setandan. Ada berapa? 4 lagi. 4. Saya punya penyataan mesti betul punya. Cikgu bijak. Okey. Pencerobohan hutan perlu dihalang. Ada 4 juga patah perkataan. Dan yang terakhir sekali, jadikan hukuman 1 teladan. Pun 4 patah perkataan. Kamu jangan keliru. Patah perkataan dengan suku kata tak sama. Tolong jangan keliru. Itu benda yang tak sama. Okey? Okey. Boleh saya teruskan ke bahagian yang lain? Boleh. Belum pening lagi Boleh. Kalau dah pening beritahu. Okey. Kita tengok kepada bahagian yang seterusnya. Okey, tadi saya cerita pasal patah perkataan. Sekarang ini saya cerita pula pasal suku kata. Setiap pantun kebiasaannya dalam setiap barisnya ada 8 hingga 12 suku kata. Tengok pada baris pantun yang ini. Pergi menjala bersama abang, nampak ranjau di tepi muara. Tanam semula pokok ditebang, bumi menghijau, hutan terpelihara. Jadi mari kita kira suku kata dekat sini. Baris yang pertama saya dah siap kirakan untuk kamu. Pergi menjala bersama abang ada 10 suku kata. Macam mana nak kira? Pergi. Okey, kita tengok ni. Pergi. Kan 2 suku kata. Menjala. 3 suku kata. Bersama. 3 suku kata lagi. Abang. 2 suku kata. Jadi bila kita gabungkan ataupun kita kira satu persatu, kita ada 10 suku kata untuk baris yang pertama. Itu adalah suku kata. Dia tak sama dengan patah perkataan. Berbeza. Okey. Yang kedua, nampak ranjau di tepi muara. Juga kita ada 10 suku kata. Yang ketiga, tanam semula pokok ditebang. Juga kita masih ada lagi dalam 10 suku kata. Dan baris yang terakhir, juga kita ada lebih kurang 12 suku kata. Okey. Kenapa saya warnakan biru dan warna coklat tu? Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa biru? Sebab ayat nombor 1 dan 2 pembayang dan ayat nombor 3 dan 4 maksud. Nombor 1, nombor 2 adalah pembayang. Nombor 3, nombor 4 adalah maksud. Sebab itulah saya sengaja warnakan bagi warna yang tak sama supaya kamu lebih mudah faham. Okey. Oh, belum lagi. Mak lepas. Okey, tak apa. Kita buka buku aktiviti. Kerja belum siap. Kita siapkan kerja dulu baru kita cerita pasal
Baru kita cerita pasal quiz je ni. lah. Okey. Sekejap saya nak buka buku saya. Mana buku saya ni? Harap-harap ada lah. Kalau tak ada, kena cari juga. Macam tu pula. Macam tu lah. Barulah dia Bismillahirrahmanirrahim. pandai. Harap hilang. Mana boleh macam tu? Nanti kita Saya dah jumpa dah buku saya. Allah. Kalau hilang mana kita nak dapat jawapan? Kalau hilang buat sendiri jawapan lah. Boleh ke macam tu? Mana boleh? boleh. Waktu kiri cikgu bagi jawapan. Mana boleh. Macam mana saya nak bagi markah PBD macam tu? Cikgu bagi jawapan salah, kita orang jawab yang betul. Okey. Kita lihat pada muka surat 31, aktiviti yang kedua. Arahan dekat atas ni dia tulis isi tempat kosong dengan pantun yang sesuai. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, kumpulan suria dan juga kumpulan samudra. Kebiasaannya selepas ditanya ada jawapannya. Nampak? Macam mana nak tahu itu adalah pantun yang bertanya? Kita tengok dekat hujung dia. Ada tanda apa ni? Seru. Tanda seru. Tanda soal. Tanda seru kan huruf I terbalik. Ini tanda soal. Question mark. Dalam bahasa Inggeris kita bagi question mark. Okey. Dekat atas ni dia dah bagi jawapan dah. Punyalah baik buku aktiviti ni bagi jawapan. Tinggal masukkan aja. Cikgu puji diri sendiri ke? Tak, saya cakap buku aktiviti. Okey dah. Cikgu ke Farah yang buat Sofia, bacakan aktiviti? saya yang ini Farah Sofia. Ikan haruan. Ikan haruan di laut, di bawah perahu, di sungai Pendang, di tepi jambatan. Apakah tujuan? Tolong beritahu. Diwujudkan ladang kayu hutan. Pandai lah, boleh jadi artis ni. Pandai baca pantun. Okey. Dia tanya dekat sini, apakah tujuan tolong beritahu diwujudkan ladang kayu hutan? Maksudnya dia nak tahu kenapa kita mesti wujudkan ladang kayu hutan. Okey, tapi sebelum tu kita tengok kepada ciri-ciri pantun. Kita tengok dekat belakang dia, bunyi dia who. Nampak ni? Ini who dan ini juga adalah who. Ini tan dan juga ini adalah tan. Nampak tak? Rima akhir dia sama. A, B. Itu barulah ciri-ciri pantun. Okey. Tengok kepada maksud pantun. Maksud dia dekat sini adalah dia tanya tujuan kenapa kita mesti wujudkan ladang kayu hutan. Ada ke ladang kayu hutan? Cikgu Arif ni biar betul. Ada ke ladang kayu hutan? Tak ada. Siapa kata ada? Nur Sofia Idina. Nur Sofia Idina Mana kata ada tak saya ada. cakap tak ada. Saya cakap mana ada. Okey, untuk pengetahuan kamu sebenarnya Ada. pada zaman kini kita ada ladang kayu hutan. Macam mana rupa bentuk ladang kayu hutan? Okey, ladang kayu hutan Rumah dia penuh dengan ladang. bukan. Pokok besar-besar. Obvious? Kan. Okey, ladang kayu hutan diwujudkan setelah sesuatu kawasan itu dilakukan pembalakan ataupun pokoknya telah ditebang dan kita lakukan penanaman semula. Kita gantikan pokok yang telah ditebang. Itu namanya ladang kayu hutan. Bukannya lepas tebang kita biar. Sebab pokok yang dah telah ditebang itu berusia lebih kurang berpuluh-puluh tahun. Kalau kita tebang dan tinggalkan, kita kena tunggu lagi berpuluh tahun untuk pokok tu besar dan kita boleh pakai balak dia semula. Tapi dengan adanya ladang kayu hutan, dalam tempoh beberapa tahun akan datang, kita masih lagi boleh dapat kayu dan kita masih lagi boleh buat aktiviti pembalakan.
Jadi kalau kita selalu buat ladang kayu hutan, maka kita tak akan terputus bekalan kayu di hutan. Itu maksudnya ladang kayu hutan. Jadi dia tanya dekat sini, apa tujuan wujudkan ladang kayu hutan? Yang mana satu jawapannya? 1, 2, 3, 4. Yang mana satu? Nombor 2. Tua. Nombor 2. Nombor 2. Betul ke tu? Nombor 2. Nombor 2. Ini jawapan nombor 2. Silakan salin semua sekali. Saya pun salin dekat sini. Nanti dia kata saya tak muak lah apa. Saya tulis muak je ni. Sebab cikgu taib. Sebab saya tarik kecil-kecil. Jangan tertinggal koma Di tepi titik. Cikgu, ramai peladang mencari rotan. Apa dia? Ramai peladang mencari rotan. Ramai peladang mencari rotan tu tak ada rotan. Alah, mencari rotan. Nak kena rotan Cikgu Arif ni. Okey, terima kasih Evangeline. Wujudkan ladang kayu hutan untuk menggantikan pokok ditebang. Nokta. Ujung sekali ada tanda nokta. Bukannya titik Farah Sofia. Saya pula. Awak yang selalu sebut titik. Saya sebut nokta. Bila masa saya sebut titik? Sebelumnya awak selalu sebut. Patutlah muka saya gelap tak buka lampu. Baru nampak handsome. Okey, dah siap? Belum. Salin je kot. Kalau saya tulis cepat sangat, karangan saya akan jadi besar. Macam tu pula. Memang macam tu. Cepat salin. Cikgu saya dah siap. Dah siap. Tu pun cikgu kena tengok betul-betul lah. Saya tulis apa-apa sikit. Cikgu, saya dah siap. Okey, bagus. Kita tunggu sekejap. Saya nampak ramai lagi tengah menulis. Aimi ada Aimi? Ada Aimi. Cikgu dah Aimi ada sekali Aimi. Cikgu dah siap. Mak Aimi selalu WhatsApp saya suruh Aimi buka kamera. Tapi Aimi tak bila buka. nanti buka pula. Itu pun kena paksa. Sebab kan cikgu matematik kan maklum je. Betul juga Okey, lepas ni bersedia pantun yang kedua saya nak minta Dalili baca. Ego, saya pun nak baca. Apa? I don't know where the computer went. I'm about to get. Tunggu sekejap, kawan tak habis tulis lagi. Sekejap, tunggu kawan dulu. Kamu praktis dulu. Kamu berlatih dulu macam nak baca. Okay. Alah, takkan tak tahu. Tahulah. Sekejap, tunggu kawan yang lain habis tulis. Dah sarapan belum ni? Belum. Aimi lu kat sebelah tadi. Dah.
Minumlah air Milo, air teh, biskut pun jadilah. Perut kosong tak boleh belajar. Dah Boleh. siap. Apa boleh lah. Boleh? Boleh. Saya selalu buat macam tu. Betul, Lambat. saya selalu macam tu. Tapi kalau saya belum mandi lagi, saya minum air Milo. Cikgu, muka surat apa? Muka surat 31. Orang dah belajar teori dah. Cikgu, muka surat apa cikgu? Dah siap cikgu. Dah siap cikgu. Cikgu dah boleh baca. Okey, muka surat 31. Okey, silakan. Tuan Puteri Dalili, silakan. Pokok kau ni ribbon Pokokku ini. Pokokku ini rimbun daunnya, tempat abang menyirat tali. Kami di sini sekadar bertanya. Mengapa ditebang? Lagi sekali, mengapakah? Mengapakah ditebang, ditanam kembali? Okey, terima kasih. Kita tengok kepada rangkap yang kedua ini. Yang pada bahagian pembayang dia, siapa boleh bagi tahu mana satu flora? Nampak empat. Bukan. Saya tanya flora. Saya tanya flora yang ada dalam ini. Mana satu flora dia? Satu. Satu. Ini adalah flora. Okey, cuba kita kira. Baris yang pertama ada berapa patah perkataan? 4. Ada. Empat. Empat patah perkataan. Okey, cuba kita kira suku kata baris yang pertama ada berapa? Empat. Kuning. Lambat. Daunnya. 12 cikgu, 12. 12. 9. Okey, kita kira sama-sama. Okey. Pokok kuning. 10. Rimbun daunnya. Berapa? 10. Kuih 3. Itulah cara kita kira suku kata. Okey. Saya betul. Biasanya Sophia betul lah. Tapi biasanya yang paling betul saya. Kalau Dalam kuis cikgu akan bagi jawapan yang salah dalam kuis. Okey, apa Cikgu dia? ada buat macam tu. Okey, kita tengok dekat sini. Maksud pantun dia dekat sini. Dalam pantun dia tanya, kenapa pokok yang telah ditebang ditanam kembali? Maksudnya kenapa lepas tebang nak tanam semula pokok? Kita cari pantun yang sesuai. Yang mana satu? Nombor 2. Nombor 2 kita dah pakai. Nombor 4. Saya pilih nombor 4. Okey, jadi tulis. Macam biasa tulis. Pergi menjala bersama abang. Okey, kejap nampak ranjau di tepi muara. Tanam semula pokok ditebang, bumi menghijau. You found it? Hutan terpelihara. Nokta. Semasa salin ni kalau saya nak kamu tengok betul-betul tanda baca huruf besar, koma dekat mana, nokta dekat mana. Biasalah saya jumpa Kang tanda bila tanda kerja kamu Kang, ejaan tak betul.
Okey, dalam pantun ni, perasan tak ada satu perkataan yang kamu jarang-jarang jumpa? Perkataan ranjau. Apa maksud ranjau? Siapa tahu? Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu? Tahu. Astagfirullahalazim. Orang semua tak Ah. tahu apa yang perkataan pelik-pelik. Kita jarang nampak kan? Kita pun tak tahu. Okey, Cikgu. apa dia? Cikgu dah siap. Saya dah siap. Dah siap? Okey, sekejap. Cikgu dah siap. Okey, bagus. Saya nampak lagi ada yang tengah menulis tu. Okey, saya bagi tahu maksud ranjau. Ranjau ni adalah satu objek yang digunakan ataupun dipasang untuk membuat orang luka ataupun cedera. Kebiasaannya orang akan guna untuk masa perang nanti. Ataupun kita panggil sebagai periuk api. Pernah tengok periuk api? Bukannya periuk tu berapi Okey, ini ranjau. Tengok gambar yang saya bagi dekat kamu. Tengok macam mana rupa bentuk ranjau. Periuk api ni bila kita pijak, bom meletup. Ini adalah ranjau. Okey, nampak? Ini contoh ranjau yang lain. Bila kita terpijak yang bahagian yang warna hitam ni, automatik meletup. Nampak? Ini adalah ranjau. Ini ranjau yang kita guna untuk pergi perang. Kalau ranjau yang tak guna untuk pergi perang, ini pun ranjau juga. Nampak tak sini yang ada palang-palang ni? Dekat palang-palang ni biasanya ada diletakkan kawat duri, ada diletakkan paku yang beracun. Kalau terlanggar, boleh luka ataupun boleh mati terkena racun. Tapi Ini ranjau cikgu, darat. kenapa dia orang letak tu dulu? Kenapa dia orang tak letak waktu akhir-akhir? Kenapa dia letak tu dulu? Kadang-kadang musuh ni tak cerdik. Jadi bila letak mula-mula, katakanlah yang musuh tu datang 100. Dia yang terpijak ranjau 20 orang. Jadi dah selamat. Ada lagi 80 orang. Jadi tinggal nak lawan 80 orang je lah. Betul tak? Betul. Itu taktik peperangan. Dah siap belum? Cikgu, kita dah siap. Siap. Kita kena ranjau sekarang pun ke? Apa dia? Belum. Kita juga guna rancau kita juga kena rancau ke? Zaman sekarang pun masih ada lagi ranjau. Oh. Siap ada skuad untuk mencari ranjau lagi. Tengok ni ni ada skuad tentera ataupun polis yang ditugaskan untuk mengesan ranjau. Ni contoh cara nak kesan ranjau. Tengok gambar ni. Dia ada alat dia. Lepas tu tugas dia adalah untuk matikan. Cikgu ada alat tu? Mana ada, saya bukan askar. Kalau ada bagi saya cikgu, saya harta karun. Tu bukan harta karun lah Sophia. Dah siap cikgu. Dah cikgu. Sekejap saya nampak dia tengah menulis lagi. Kesian dia. Okay, lepas ni Chan Yongki bersedia Chan Yongki bersedia untuk baca yang ini yang saya warnakan. Okay. Chan Yongki boleh berlatih dulu. Cikgu macam bagi semua orang yang kurang cakap je. Nak bagi dia markah. Katakan tak dapat markah. Dah siap. Okey. Dah siap. Okey, dipersilakan Chan Yongki batang rotan. Buka mic. Batang rotan dibuat raga diisi syarat buat
buah rambutan. Rambutan. Bagaimanakah Bagaimanakah hendak dijaga luasnya luasnya ibarat. ibarat sebesar lautan. Okey, terima kasih Chan Yong Ki. Sekarang ni saya nak tanya Alia Maisha. Baris yang pertama ada berapa patah perkataan? 4. 4. 4 ke 5? Cuba tengok betul-betul. Empat lah cikgu. 4 lah. 4 patah perkataan. Sebab D tu kita kira, kita tak kira. Batang rotan dibuat raga. Sebab D tu adalah kata sendi nama. Okey. Pada baris yang kedua. Sekejap. Adelina Aimi, cuba kirakan ada berapa suku kata pada baris yang kedua. 4. Berapa Aimi? Cuba kira betul-betul. Suku kata bukannya patah perkataan. BEC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Cikgu nak jawab. Kejap biar Aimi kira dulu. Jawab. Dapat tak Aimi? Suku kata. Suku kata darjah 1 dah belajar. Cikgu saya nak baca. Cikgu saya nak. Okey, Annabelle cuba berapa? 9. 9. Okey, siapa lagi ada jawapan? 9. Saya. 9 juga. Okey, dan Lily berapa? 9 juga. Supaidina? 9 juga. 9. Okey, kamu jangan keliru. Suku kata lain, patah perkataan lain. Okay. Saya tunjuk contoh yang saya sebut tadi, yang suku kata. Ini suku kata. Nampak? Pergi 1, 2. Menjala 3, 4, 5. Bersama 6, 7, 8. Abang 9, 10. Ini suku kata. Jangan keliru. Kita tengok yang lain. Ini adalah patah perkataan. Tak sama patah perkataan yang ini. Buah rambutan dibilang bilang. Ini patah perkataan. Kamu jangan keliru Okey. Jadi pada baris yang kedua, diisi syarat buah rambutan. Berapa? 10. 10 dah. 10 baris 10 suku kata pada baris yang kedua. Okey. Apakah rima akhir bagi pantun ini? Apakah rima akhir dia? Rima akhir tu apa cikgu? Ayah dah sabut tadi dalam sentence slide. Katan. 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 Rima akhir dia. Katan. 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 Okey, tak apa. Okey. Kita tengok pada baris yang pertama, bunyi akhir pada baris yang pertama adalah ga. Bunyi akhir bagi baris yang kedua adalah tan. Bunyi akhir pada baris yang ketiga adalah ga dan yang terakhir sekali adalah tan. Jadi bunyi dia adalah A, B, A, B. Rima akhir dia adalah A, B, A, B. Bukannya abab, bukannya kebab. Okey.
Barulah kita berpindah kepada maksud pantun. Dia tanya dekat sini, bagaimanakah hutan hendak dijaga, luasnya ibarat sebesar lautan. Maksudnya dekat sini dia tanya macam mana nak jaga hutan, kan hutan tu sangat luas. Saya tahu. Okey. Saya tahu. Okey, silakan Eliza, jawapan nombor berapa tu? Nombor 2. Nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Nombor Dekat 3. sini. Betul ke nombor 3? Jadi kita baca semula. Dari putatan ke lahat datu buahku ini saya kirimkan. Pantau hutan setiap waktu, teknologi terkini boleh digunakan. Betul ke nombor 3? Nombor 1. Nombor 1. Betul. Nombor 3. Nombor 3. Okey, sebenarnya jawapan dia adalah nombor 3. Nombor 3 Nombor 3. Sebab dia tanya macam mana nak jaga hutan. Nombor 1 tu cerita lain. Batang rotan. Tadi kita nak tanya maksud kumpulan suria. Kat situ, kat bawah lah kumpulan suria tu. Yang mana? Bawah. Bawah Tu. mana? Ni. Tak. Tak, dia tanya kita balas lah. Betul tak? Okey. Bagaimanakah hutan? Dah nak pukul 9 lah. Macam nak main quiz ni. Cikgu ni. Kamu yang lambat. Saya dah Start je pukul 9 saya nak main. ada kelas kejap lagi. Cikgu usahakan boleh tak? Saya tak nampak lah. Saya salah tulis lah. Aduh mak tuan. Cikgu saya baik ke? Lah, lambat. Apalah dah Sophia ni saling bagi buat apa. Tak, saya pelik. Anak saya ke saya pula. Dari putatan ke lahat datu. Dah buahku ini saya kirimkan. Cikgu sampai 9.40. Sempat lagi. Ya ke? Ya, Kelas saya ya. geram ke? Cikgu tak nak hutan. Hutan setiap waktu. Teknologi terkini boleh digunakan. Baru betul. Saya menang lagi. Dah siap cikgu. Tolong Boleh dulu. Aku bilik ayah ni. Ah. Orang nak kelas juga. Oh. Itu dah siap. Okey, kejap. Saya tengah nampak kawan-kawan tengah menulis lagi. Bagi dia peluang Siap. Okey. Lepas ni saya nak suruh. Dia belum baca lagi. Okey, tapi dia dengan Dania kan seorang ambil 2 baris. Cikgu, Dia ambil saya baris nak yang baca. pertama dan kedua. Saya tak baca lagi. Dia ambil yang 2 ni. Aha. Dania ambil 2 bawah. Saya pun nak baca cikgu. Kamu kejap lagi baca kuizi saya. Mana ada? Cikgu kata tak ada kuizi cikgu. Apa dia? Cikgu kata tak ada kuizi. Kalau tak nak pun okey. Saya pun okey. Boleh pergi makan. Saya sekali. nak. Nak kuiz.
Kalau tak nak, tak apa. Saya boleh Tak nak tak apa. makan. Jangan main. Kita orang je main. Saya nak. Saya nak. Saya vote. Nak. Okey. Dia dengan Dania dah berlatih ke tu? Dah boleh baca? Okey, silakan. Yang atas tadi siapa? Dia yang atas dia, yang bawah Dania. Silakan dia dulu. Kuala Kedah. Jangan duduk rapat-rapat, nanti dia bergema. Kuala Kedah. Kuala Kedah tempatnya indah, ramainya pergi mencari lukan. Okey, bagus. Okey, satu lagi. Tegur sudah. Yang seorang lagi. Dania. Kenapa satu? Satu. Tegur sudah. Tegur sudah, nasihat pun sudah. Apakah lagi boleh kita lakukan? Bagus. Terima kasih kerana berani mencuba. Okey. Jadi, semua jawapan kita dah isi. Tinggal jawapan nombor berapa je belum ada lagi? Satu. Satu. Tapi sebelum kita tulis. Sebelum kita tulis, saya nak tanya kamu. Kejap. Mana saya punya buku dia hilang ni? Okey. Sebelum kita tulis, saya nak tanya dia punya baris yang pertama. Ada berapa patah perkataan baris yang pertama? Empat. Oh, dah pandai Okey, kita kira sama-sama. Kuala Kedah tempatnya indah. 4 patah perkataan pada baris yang pertama. Okey, pada baris yang pertama juga ada berapa suku kata? 4. Suku kata. Aku kata. Sembilan. 10. Okey, tak apa. Okey, terima kasih kerana kamu dah tolong saya kira. Okey, sekarang saya kirakan untuk kamu. 10. Baris yang pertama 10. Kuala Kedah tempatnya indah. Berapa? 10. Macam tu cara kira dia. Kuala. Tu adalah satu suku kata. Okey, rimak akhir dia apa? AB. Nampak belakang dia dah, sini pun dah. Ni kan, sini pun kan. Okey, sekarang Khalid. Yang nombor 1 dekat sini. Cikgu, saya dah siap lama dah. Andal Cikgu, saya dah siap tu selama. Cikgu. Ya. Saya nak. Tak siap. Okey, kejap. Ada kawan tengah menulis lagi tu. Kesian dia. Kali ni kita berjaya. Tapi dah yang dapat 9 dah. lambat. 9-6 minit ni. Alah, cikgu. Nak fizik. Lagi 4 minit je ni. Macam mana ni? Boleh lah. 10 ke asalkan ada. Mana ada 4 minit? Siap cikgu. Patutnya Ada habis lagi. 9.10 kan? Alah, cikgu. Yang ini 9.40 tak habis. Bukan awak ada kelas ke kejap lagi? Mana ada? Tak ada dah. Tu pun tak ada. Lepas ni bukan agama ke? Agama berani awak dengan Ustazah Azila ajar orang. Ya. Mana Cikgu ada? Azila. Tira tau. Lepas Ustazah Siti Akira yang ajar. Hari ni rasa dia nak ganti awak. Saya dengar tadi dia kata nak ganti tinggi hijau. Saya tak tahu. Alah, Harap jangan. Awak kata jangan. Dia tengok ni. mana ada? Saya tengok cek. Tak saya cari. Tak ada. Tak ada pun. Cikgu ni tipu lah.
Tak ada pun. Dia pakai akaun orang lain Yang Doni tu kot. Mana ada itu Kuen Jun. Takut awak Okey, dah siap Sarin? Dah. Okey, 1 minit lagi. Alah, tak adalah nak tunggu lama-lama. Dah cikgu. 2 minit lagi. Yeay. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Habislah, tak sempat lah. Macam mana ni? Boleh lagi. Boleh lagi lah. 1 minit lagi. Lagi lah tu. Saya tak ada. 9.30 lah tu. Saya tak nak. Saya Okey. Apa yang belum Dia siap dapat salin kamu main, tulis je semua nombor masuk. 1 kat Kalau sini. tak dapat, semua kata tak nak. Okey, yang belum siap salin kamu tulis nombor 1 dekat sini dan juga kamu tulis nombor macam ni. Nanti kamu salin Kian kawan-kawan tu dah berharap nak main tu. Okey, saya akan hantar link dalam ruangan chat. Oh ya. Okey. Saya tengok apa yang masuk. Macam biasalah kan. Tapi hari ni tak ada bunyi Okey. Alah. Saya tak kisah janji dapat main. Oh, macam tu Asalkan dapat main daripada tak main. Macam tu Farah. Masuk je lah. Betul? Okey. Masuk cepat. Saya dah hantar link dah. Saya dah masuk dah. Saya ni gambar penguin. Saya anjing. Ha? Saya tak tahu siapa yang tu. Apalah gambar. Saya kambing. Kim. Tu bukan kambing. Aliza tu tak macam Baru ada 14 ni. Kelas saya ada 22 orang. 22 banyaknya. Biasa 25, 27. Hari ni 22 je. Saya dah 27 mana ada 27 cikgu. Hari ni Firas dengan Ratu tak ada. Firas, Ratu. Ni Dian Dina. Dina tak ada hari ni. Isha tak ada. Dia Kisha. Umairah pun tak ada. Yang selalu tak masuk Mereka tak masuk. 18 orang. Wah, ada ramai yang gambar pizza kan? Pizza? Mana? Ada Mana 3 gambar orang. tu? Gambar pizza? Mana ada gambar pizza? Ada lah. Oh, Ada lepas ni 3. maksudnya dia kena Masih belanja saya Nawani. pizza lah ni. Atila Fazana dengan Abila Shini. Kena pisang Kena belanja saya pizza kot. Sama. Ni Dah. kalau saya makan boleh Okey. Saya mulakan kelas saya hari ni. Kuisis yang soalan pertama. Apakah ciri-ciri pantun 4 kerat? Apakah ciri-ciri pantun 4 kerat? Jawapan Jawapan boleh lebih dari 1. Setiap 4 baris satu lah. Ada 2 baris ke, 4 baris ke. Saya salah eja ni pembayang ni. Sorry okey. Okey. Boleh je lah. Kena pilih. Pilih jawapan. Ada berapa lepas tu tekan submit. Dah. Dah. Satu je saya jawab. Dah. Saya tak jawab banyak. Takkannya saya nak jawab banyak. Oh, Loh, saya jawab 2 dah lah ada 3. Tapi 2-2 tu betul. Jawapan yang betul sebenarnya adalah 3 ni. Ada 3 je jawapan yang betul. Nama pun pantun 4 kerat. Mestilah ada 4 baris. Tapi ada 5 orang mungkin dia tengah pening-pening, tak sempat sarapan kan. Saya langsung tak sarapan cikgu. Alah Apa kesian saya dah dia. lapar. Dah mula mengantuk je, dah menguap. Okey. Mana ada? Kata, Soalan nombor 2. saya minum air je cikgu.
Pilih maksud pantun yang betul. Apa? Pilih maksud pantun yang betul. Sungguh hendaklah dipelihara supaya sentiasa bersih kerana sungguh membekalkan air membekalkan air minuman kepada kita. Teruskan. Pokok pilih je lah. Pilih je lah. Asalkan betul. Saya pilih yang Tentu pula. Saya hentam je. Saya pilih yang nombor 3 dan nombor 3 saya pilih. Nombor 1. Ya, betul. Saya betul. Wow. Kan saya cakap. Cikgu, tadi saya nombor 5, sekarang kenapa saya turun? Wuhuu, dah 6. Saya dapat nombor 8 lah. Betul. Ya, betul. Jawapan yang betul adalah yang akhir sekali ni. Sungai hendaklah dipelihara supaya sentiasa bersih. Bersih Kerana kerana sungai membekalkan kita air. air minuman. kepada kita. Okey, terima kasih. Tanya kepada 10 orang yang betul. 3 orang je. 10 orang lah. Okey, soalan nombor 3. Ha? 3 orang je tahu. Saya je betul. Betul. Dia maksud pantun yang betul. Di dalam raga buah keimbang di bawah titik. Pokok di hutan mesti dijaga, usaha ditebang sesuka hati. Berikutan dan kerusakan. Kali baca dah tahu dah jawapan dia apa. Saya bersama. Apa jawapan dia? Adalah. Pokok-pokok di hutan mestilah dipelihara dan jangan ditebang sesuka hati. Alah, awak dah tahu ke jawapan saya? Yes. Apa ni? Pak, masa dah nak habis. Betul. Okey, jawapan dia apa tadi? Pokok-pokok di Pokok ditebang mestilah dipelihara dan jangan ditebang sesuka hati. Ya, jawapan dia yang nombor 1 ni. Pokok-pokok di hutan mestilah dipelihara dan jangan ditebang sesuka hati. Tengok dekat Saya sini. tak tahu sangat lah maksud dia, cikgu. Sama lah. Ada sesuka hati. Dah bagi clue lagi. Mana ada keluh? Bawah je. Sesuka hati. Hati-hati. Cepatlah cikgu. Okey. 12 orang betul. Ini maksud pantun yang betul. Ini maksud Berdiam pantun telah yang betul. dimesti anak darah. Di tepi kolam terdapat cemar. Hentikanlah pencemaran udara supaya alam tidak bercemar. Tercemar. Tercemar. Dah. Apa jawab- Saya Apa dah tahu. jawapannya? Pencemaran udara perlu Okey, dah. dielakkan Saya- supaya alam saya dah pilih dah. terpelihara Dah dari pilih dah, Liza. kebakaran dan kerosakan. Saya pilih yang Nombor 2. Aliza baca. Pokok-pokok tu. Sekejap. Bukan. Abi yang mana? Yang Tak tahulah. Dia dah gelap lah pula. Ha, Dia punya dah. Betul. Betul. Dia punya pencemaran udara. Kita tengok Saya pun pencemaran Rasa tak Mai udara. betul ni? Kenapa nak Ada 15 orang jawab dengan betul. Saya dah minta nombor 8 dengan nombor 9. Asal tidur dalam kedua. Saya sekarang ni bukannya dah gelap Jawapan pun. dia dekat sini. Mana saya punya pen tadi dah hilang. Okey. Jawapan dia dekat sini adalah mengenai pencemaran udara. Sebab pantun dekat atas ni cerita pasal pencemaran udara. Yang nombor 3 ni dia cerita pasal pokok-pokok dekat hutan. Jadi kita tak boleh terima jawapan untuk nombor 3. Yang nombor 1 dia cerita pasal sungai. Lagilah tak kena-mengena. Jadi yang paling senang sekali untuk kita tengok adalah nombor 2. Terusnya.
Ambil galah jolok nangka jatuh ke dalam toki. Cuba jawabku. Ambil galah jolok nangka. Tidak berkaki. Nangka jatuh ke dalam tanah. Cuba jawab teka-teki. Binatang apa tidak berkaki? Ular. Ular tak berkaki. Ular tak berkaki. Betul, ular. Hitam ada kaki. Ular. Ular. Nak bagi tahu juga. Ular. Macam mana? Saya sekarang ni pandai. Ai, awak seorang je ke? Taklah, semua orang. Saya pandai. Tadi salah, habislah. Malu dia. Mana ada? Ada. Ular tu tak ada kaki. Ular. Betul. Udah betul tu. Okey, jawapan dia adalah ular. Okey, soalan nombor 6. Pergi ke hutan mencari keldai, pergi bersama anak Pak Harun. Jika turun bijak pandai, apa yang naik Apa tidak yang naik tak turun-turun? turun-turun? Apa yang naik tak turun-turun? Umur. Umur. Setengah tahun saya tahu. Jangan jerit, Umur. jawab je. Umur? Apa yang naik tak turun-turun? Betul lah umur. Umur. Kamu Mana jawab boleh je, tak turun? perlu jerit-jerit. Betul lah umur. Jawab je. Umur. Saya tak korek. Tak percaya sudah. Saya dah pernah tengok dah Umur dekat. mana boleh turun? Macam saya Ya ni, ke? saya Boleh nak je, saya saya ni turunkan. baby tapi tak boleh turun. Saya harap saya masuk lah tadi kau balik. Saya suka waktu saya baby-baby. Saya tak nak sekarang. Okey, jawapan dia adalah umur. Okay, soalan nombor 7. 3, 2, 1. 5 bali di kota. Sedia sekali sekolah. Bunyi Rata. ayat. Kita. Sebab ayat Sekolah satu kita. kan ada kota. Tapi dia rata dari tak. Ada tak juga belakang. Kalau ayat ketiga mestilah kena akhir sekali kita. Sebab kita kota. Tapi ada rata ni macam mana ni? Rata? Buang je. Alah, pilih aje lah. Asalkan betul. Sekolah kita. Habislah. Tak dah habisnya. Kali tengok betul-betul. Betul, kita. Betul. Salah. Cikgu salah, kita orang betul. Okey, jawapan dia adalah kita. Nampaknya ada orang tertipu jawab rata. Alah. Kita orang. Okey. Apalah cikgu Nombor ni. 8. Cikgu jangan kenakan orang. Saya saja je cuba-cuba. Ikan kela, ikan apa Kan entah. kela? Ikan kelah. Ni. Jawapan dia Saya balik. Kelisa. Ikan jala, ikan kelisa. Bekerja-kerja, berenang-renang. Kalau sekolah Nombor kita 3 ada selesa, sa. murid belajar dengan tenang. Sebab nombor 3 ada sa. Alah. Jawapan cakap. Thank you. Akhir Thank you my sekali. friend. Sa. Itu jawapannya. Aduh, kalau lah dapat bagi. Itu. Betul. Betul. Kan saya dah cakap. Apa jawapan dia? Kelisa. 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 Okey, barulah boleh tepuk. Ada seorang salah. Okey, soalan nombor 10. 3, 2, 1. Satu. Buah jambu. Buah jambu di bawah. Di bawah. Okey. Jap, ya jap. Tong.
Tangga, masa. Masa sama. Diam. Tangga dengan masa. Tangga dengan masa. Aku Dia cakap tahu. lah. Tangga TA, SA. Lah. Saya betul. Tapi saya tak tahu lagi betul ke tak. Asalkan betul. Harap-harap. Saya bersama. Harap-harap betul lah jawapan saya. Saya Saya pun nak nombor 1 juga. tak pernah dapat nombor 1 atau nombor 2. Saya dapat nombor 3 betul. je. Saya Okey. dapat nombor 3 pun waktu sekolah tadika. Okey, kan dia adalah tangga dan juga masa. Sebab kita tengok kepada bunyi akhir dia. Yang keempat tadi dia kata syurga, bunyi akhir dia adalah ge. Dekat sini mestilah tangga. Dan baris yang ketiga adalah desa. Bunyi akhir dia adalah sa. Jadi kita boleh guna masa. Masa. Barulah boleh tepuk. Okey, nombor 10. 3, Saya. 1. Nasi lemak di atas meja. Tak. Ukuran pinggan. Nasi lemak atas Ni pinggan dengan ukuran. Dah saya pilih. Kalau letak meja dengan bandiran, kita makan nasi lemak tanpa pinggan. Nanti Itu guna kertas. Kalau Guna beli. kertas. Guna kertas. Yang kertas apa entah warna kelabu tu. Dengan dia guna dengan tu. Daun pisang. tu. Itulah baunya kita beli. Kalau buat sendiri guna pinggan. Kalau tak ada satu pun, kita makan dekat meja. Ada. betul. Kita makan pinggan je. Betul. Okey, jawapan dia adalah pinggan dan juga ukuran. Tengok kepada rimak akhir dia. Ini bunyi dia gan. An. Jadi dekat sini mestilah pinggan. Ini bunyi dia an. Jadi bunyi adalah ukuran. Nak tepuk ke? Okey, bagilah Tia. Okey, nombor 11. Nasi lemak di Sama atas. je. Ya ke nasi lemak ke? Nasi lemak di atas pinggan. Sama lah lain. Awak tak baca habis lagi tu. Cuba tengok betul-betul bila dah warna gelap ni. Ain. Jawapan dia sama. Atas ada. Yang ni macam Lah, jawapan dia sama lah. Tapi Stone tak sama. Yelah, saya tahulah tu. Tapi macam jawapan dia betul je. Takkanlah di atas meja. tu apa? Tu macam Saya tak tahu. kita letak nasi lemak dekat meja tanpa pinggan. Asalkan apa Farah? Betul. Asalkan betul. Terliur-liur sudah tak tertahan. Saya pun sama. Dah dapat nombor 6. Jawapan dia adalah pinggan dan Saya pun sama juga dapat nombor ni. ukuran. Okey, soalan 12. Semakin pandai lah, dah makin ramai betul. Anak Pak Dula menanam ciku dan juga kunyit. Cikgu, itu nama ayah saya, cikgu. Menanam cikgu dan juga Saya tak kunyit. perasan, tak sengaja. Rajin-rajinlah. Cikgu, itu nama ayah saya, cikgu. Namanya Murni. Kenapa? Dola tu nama atuk saya. Dola tu nama atuk saya. Saya, ayah saya. Aduh. Aduh. Teka lain. Murni lah jawapan dia. Saya tertekan ikhlas. Betul. Betul. Tekan lain tu. Sebab kui ni. Ni murni. Ni. Selepas cakap buat lah apa-apa. Okey, tengok dekat sini. Bunyi dia ni dengan ni. Jadi jawapan dia adalah murni. Murni. Okey. Soalan nombor 13. Dah nak habis dah. Sikit lagi. Lepas ni dah boleh tengok kartun.
Terbang kenari. Nun disin. Jadi Teman. Zaman. memberi ilmu berguna. Menjadi Zaman. Saya sepanjang. pilih zaman. Sebab Saya pun sama. berteman tu man. Man. Kalau zaman man. Ya kot. Saya pun tak tahulah. Tak apa, kita tengok sekejap lagi. Siapa betul? Biasanya saya yang selalu betul. Mana ada. Cikgu selalu bagi jawapan yang salah. Tapi dekat buku aktiviti yang cikgu bagi terjaya, jawapan betul. Quizzes je cikgu bagi jawapan salah. Betul tu. Sebab nak suruh kamu fikir. Aduh. Betul zaman. Kita orang dah tahu dah kalau cikgu bagi jawapan, kita orang dah tahu dah apa jawapan. Wah, kali ni semua betul lah. Tahu lah boleh betul lah. Okey, nombor 14. Semua betul ke cikgu? 20 Ada orang. Yes. Rumput pandang. Rumput padang. Rumput. Telaga. Yes, saya dah nombor 5. Asyik pun nombor 6 je. Balik-balik nombor 6. Bukan nak Tahu kenapa saya nombor 1. lagi. Tapi yeay. Dah hari dah saya nombor 1. Saya pergi nombor 13, 14 macam tu. Saya pun sama. Waktu pertama-tama kan nak jawab quiz ni, tiba nombor saya berapa entah. 14 atau 15. Saya nak naikkan balik. Saya main jawab je. Kita nak habis. Betul. Betul. Sebab ayat nombor 3 terjaga. Telaga. Ya. Ayat nombor 3 adalah terjaga. Bunyi dia ge dekat belakang. Jadi yang mana satu betul? Telaga. Telaga. Okey. Soalan terakhir. Soalan 15. Benar ni. Dapur. Jawapannya dapur. Dapur. Berkapur, dapur. Mana saya punya? Dapur. Sebab yang ayat ketiga berkapur. So ayat 1 dapur. Sebab pur. Macam tu. Saya tak tahu saya dapat apa nama ni, nombor berapa. Lepas dah habis, saya keluar balik. Betul. Betul dapur. Betul lah. Yes, saya betul. Jawapannya apa tadi? Dapur. Dapur. Kenapa dapur? Siapa boleh bagi tahu saya kenapa dapur? Sebab nombor ayat 3 nombor terbang. 3 berkapur. Ada pun. Kan saya dah cakap, ayat pertama dan juga ayat ataupun baris yang pertama ataupun baris yang ketiga, belakang dia, rima dia mesti sama. Kalau sini pur, atas pun belakang dia mestilah pur juga. Kalau tengok dekat sini, baris yang kedua belakang dia ki dan keempat pun ki juga. Jadi yang paling sesuai dekat sini adalah dapur. Tahulah boleh belajar tepuk. 20 orang menang. Kita tengok peratus. Okey. Macam sama. Nombor 1 Meru, nombor 2 Guenjun, nombor 3 siapa je tak nampak. Okey, tak apa. Besar Annabelle. Okey. Hanya Meru saja yang paling tinggi. Meru dapat 93%. Meru tak banyak cakap pun, dia senyap je dapat 93%. Guenjun pun tak banyak cakap, dapat 86%. Annabelle 86%. Sebab kita orang tolong. Ya ke? Sebab kita orang kita orang yang tolong. Tapi kalau tolong kenapa tak dapat peratus tinggi? Okey. Tak apa. Okey Sofia, nanti kita mesej je. Nanti kita mesej bagi tahu jawapan. Lagipun ada nombor telefon. Okey. Orang yang tolong dapat 80 ni nampak ni. Sofia dapat 80, para Sofia pun dapat 80.
Sama je. Okey, dah. Dah. Kita tamatkan kuisis. Okey, tahu tak apa kamu punya tugasan? Tahu. Ambil gambar ada kat Google Form. Ha? Tahu gambar lepas hantar kat Google Form. Betul. Tugasan kamu macam biasalah. Ambil gambar buku aktiviti, muka surat 31. Jilid Lepas tu dulu. hantar dalam Google Form Google yang saya Form. bagi. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada cikgu. Tak ada Okey, Cikgu, cikgu. terima kasih. Apa dia? Cikgu. Besok cikgu ada kelas. Besok. Terima kasih guru. Bye-bye cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Baik cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Bye.